Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Ni yang mana? Okey. So hari ni kita nak sambung tajuk indeks, hukum indeks, yang mana minggu lepas awak dah belajar 3 jenis hukum indeks, yang mana ialah A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Kenapa kita boleh tambah? Sebab asas dia sama. Ini yang pertama. Yang kedua yang awak belajar minggu lepas, A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Kenapa kita tolak? Sebab ini adalah operasi bahagi dan macam mana kita boleh gabung? Sebab asasnya adalah sama. Untuk hukum yang ketiga yang awak belajar adalah A kuasa M kuasa N. Dia ada 2 jenis kuasa. Jadi macam mana kita nak hilangkan supaya kita satukan dia? Ini kena didarabkan. Jadi dia akan jadi A kuasa M darab N. Itu yang ketiga. Okey, jadi minggu ini kita akan sambung yang keempat, iaitu A kuasa kosong sama dengan 1. Okey, yang ini awak kena ingat. Kenapa A kuasa kosong sama dengan 1? Sama jugalah kalau dia bagi Y kuasa kosong, nilai dia akan jadi 1. Kalau dia bagi X kuasa kosong pun sama, nilai dia akan jadi 1. Sejuta pula, 100,000 je lah. 100,000 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, kenapa dia boleh jadi 1? Kita tengok klik pada contoh. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Yang mana asas dia sama kat sini kan. Bila asas sama, indeks dekat atas ni kita boleh tolak. Kenapa tolak? Sebab ini adalah operasi bahagi. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 3 tolak 3 sama dengan 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong sama dengan 1. Tapi awak mesti tak puas hati, kenapa 1 kan? Okey, ini pembuktian dia lah. Okey, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3, kita boleh tukar dalam bentuk tulisannya adalah 2 kuasa 3 per 2 kuasa 3. Okey, dan kita boleh ubah 2 kuasa 3 ni menjadi pendaraban berulang. Apa benda pendaraban berulang? Iaitu 2 darab 2 darab 2. Kenapa ada 3 kali? Sebab dia kuasa 3 di sini. Per dengan 2 darab 2 darab 2. Okey. Kalau biasa, awak biasa kan main potong-potong atas bawah. Ini pun sama juga. Okey, kita ambil pasangan yang ini dulu. Okey, 2, 2. Kita boleh matikan dia. Biasa matikan dia, tak boleh hilangkan dia dengan sihir 2. 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. Kita kalau asal nampak sama di atas bawah, okey, potong-potong terus tak ada. Dia bukan terus tak ada, dia bertukar jadi 1. Sama juga pasangan yang ini, 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. Yang ini pun 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. Jadi kat atas ni 1 darab 1 darab 1 dapat 1. Yang kat bawah ni pun 1 darab 1 darab 1 dapat 1. 1 bahagi 1, 1. Sebab itulah untuk apa-apa yang kuasa kosong, nilai dia mesti 1. Okey? Okey, saya bagi contoh yang kedua dekat awak. Nak salin ke? Hello? Ya. Dah, teacher. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. P kuasa 5 bahagi kuasa 5. Okey, bila macam ni kita teruslah. Okey, P kuasa 5 tolak 5. 5 tolak 5 ialah P kuasa kosong. Ingat, bila awak dapat kuasa kosong, terus, ini nilai dia mesti 1. Okey, saya tak perlu tunjukkan pembuktian dah. Sebab apa? Awak dah tengok kat sini macam mana dia dapat 1. Kalau yang kat sini sama juga lah. Okey, saya tunjuklah. P darab P darab P darab P darab P per dengan P darab P darab P darab P darab P. Sebab dia ada P kuasa 5 kan. Sama juga, biasa awak akan main potong macam ni. Satu atas, satu bawah, dah settle. Macam tu kan. Tapi ingat,
P bahagi P adalah 1. P bahagi P adalah 1. Okey. So yang ini pun sama, P bagi P 1, P bagi P 1. Ini pun sama. Jadi last sekali yang atas ni still sama juga, 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 dapat 1. Bawah pun sama, 1 jadi 1 bagi 1 akan jadi 1 juga. So pembuktian dia sama sahaja. Okey, kita terus pergi kepada hukum yang kelima. Okey, hukum yang kelima ni dia satu je sebenarnya. Cuma saya pecahkan dia menjadi 3 supaya awak faham sikit lah. Okey. Okey. Untuk hukum yang kelima ni, yang pertama adalah dia berkaitan dengan indeks negatif. Biasanya yang awak jumpa untuk soalan-soalan sebelum ni ialah 5 kuasa 3, M kuasa 4. Ini adalah indeks positif. Macam mana kalau tiba-tiba awak dapat M kuasa negatif 5? M kuasa negatif 5 macam mana? Okey, kalau dia suruh tukar kepada indeks positif, okey, ada cara dia. Baiklah, untuk yang ini, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Maksudnya, kalau kita nak tukar kuasa negatif ni ataupun indeks negatif menjadi positif, kita kena letak dia dekat bawah. Okey, kita kena letak dekat bawah. Kenapa tiba-tiba ada 1? Okey, 1 kat sini maksudnya kalau awak tengok A kat sini, A tak duduk seorang-seorang je. A tak duduk seorang-seorang. Sebenarnya dia ada 1 kat depan, cuma kita tak tulis. Sama juga macam X. X ni adalah 1X. Okey? Okey, kalau Y, Y ini adalah 1Y. Jadi, bila A kuasa negatif N ni sama dengan 1 A kuasa negatif N. Okey. Jadi saya cuba bagi contoh dekat awak. Sekejap. Bagi contoh dekat awak. Okey. Tukarkan 5 kuasa negatif 3 kepada indeks positif. Bila dia kata indeks positif, dia merujuk kepada kuasa. Okey, kalau dia kata indeks, maksudnya merujuk kepada kuasa. So, macam mana kita nak buat? Okey, kuasa negatif 3 adalah kepunyaan 5. Jadi, maksudnya 5 ni yang akan duduk kat bawah. 5 kuasa 3. Bila 5 kuasa 3 duduk kat bawah, apa yang duduk kat atas? 1 lah. Jadi, inilah jawapan dia. 1 per 5 kuasa 3. Ataupun kalau dia bagi contoh lain dekat awak, positifkan indeks Q kuasa negatif 4. Q kuasa negatif 4. Macam mana kita nak positifkan dia? Ingat, negatif 4 adalah kepunyaan Q. Jadi Q mesti duduk dekat bawah. Jadi kita tulis dulu Q kuasa negatif 4. Ke atas nak tulis apa? 1, iaitu 1 per Q kuasa, bukan negatif ya, Q kuasa 4. Okey, ini adalah untuk pattern yang pertama. Okey, untuk yang kedua pula adalah A kuasa N sama dengan 1 per A kuasa negatif N. Boleh juga kalau kita nak tukar yang daripada positif nak tukar jadi negatif. Sama je bentuk dia. Kita akan tukar dia duduk kat bawah. Lepas tu tukarkanlah indeks tu positif ke negatif. Okey, contohnya begini. Okey, contohnya adalah begini. Dia bagi 7 kuasa 2. So, kita nak tukar dia indeks jadi negatif. Ini mesti duduk kat bawah. Dia akan jadi 7 kuasa negatif 2. Ke atas adalah 1. Jadi, itu cara kita menukar dia menjadi indeks negatif. Okey, untuk jenis yang ketiga pula adalah A per B kuasa negatif N. Kita nak tukar dia menjadi indeks positif. Yang ini macam mana? Atas pergi turun bawah, bawah naik atas. Itu sahaja dia punya formula. Contohnya adalah 4 per 5 kuasa negatif 4. Oh, tak cantik lah indeks dia negatif. Okey, macam mana kita nak positifkan dia?
tukar tempat 4 dengan 5, 4 turun bawah, 5 naik atas. Jadi dia akan jadi 5/4 kuasa 4. Okey? Dapat? Dapat. Dapat. Okey. Dah salin ke? Ke dah siap? Belum. Okey, saya bagi seminit. Dah. Dah. Okey. Okey. Kita masuk contoh untuk A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Yang ini yang tadi. Saya nak terang yang ini. Okey, melalui contoh. Okey, P kuasa 5 bahagi P kuasa 5 pula. P kuasa 2 bahagi P kuasa 5. Yang mana okey, kalau kita buat P kuasa 2 tolak 5. 2 tolak 5 adalah negatif 3. Jadi jawapannya adalah P kuasa negatif 3. Biasanya dia akan suruh kita tukar jadi indeks positif walaupun tak ada arahan. Okey, jadi macam mana kita nak tukarkan? Kita tahu yang ini nak tukarkan positif. Kalau punya A, kena duduk bawah. Jadi per P kuasa 3 1 per P kuasa 3. Okey, macam mana boleh P kuasa 3 ni duduk kat bawah? Dia ada juga pembuktian dia. Okey, P kuasa 2 bahagi P kuasa 5, kita boleh tukar dia jadi macam ni. P kuasa 2 bahagi P kuasa 5. Yang mana kalau kita buat pendaraban berulang, P darab P per P darab P darab P darab P darab P. Okey, yang mana kita nampak sekarang ni kat atas ada 2P saja. Kat bawah ada 5P. Okey, untuk kita main potong-potong mesti sama banyak kan? Okey, kita potong P1 atas P bawah 1. Kita potong. Ingat ya, awak kalau potong maksudnya nilai dia akan jadi 1. P bahagi P1, P bagi P1. Okey, 1 atas 1 bawah. Lepas tu kita dah tak boleh nak potong dah. Kenapa? Dekat atas dah habis kita potong. Okey, dan kita potong ni nilai dia adalah 1 ya. Jadi jawapannya 1 darab 1 adalah 1. Kat bawah ni apa yang kita tak potong? Ada 3P. Ada pendaraban berulang. Sebab tu dia jadi P kuasa 3. Okey? Itu sebabnya. Dia bukan saja-saja bila nak positifkan kita buat turun bawah. Dia ada sebab dia. Okey, kita tengok contoh. Nak salin ke? Nak. Ya. Dah betul. Okey dah? Dah. Okey. Okey dah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey. A kuasa N sama apa tu? Okey, A kuasa N sama dengan 1 per A kuasa negatif N. Okey, dia nak suruh awak tukar jadi bentuk indeks negatif. Sama je. Kita akan buat 1 per 5 kuasa negatif 3. Macam tu je lah, senang je. Okey, untuk nombor 3, tadi saya dah bagi tadi 4 per 5 kuasa negatif 4. Kalau kita nak tukar indeks ni jadi positif, tukarkan tempat sahaja. Dia akan jadi 5 per 4 kuasa 4. Okey, kalau yang macam ni pula 1 per 2 kuasa 3, kita nak tukar dia jadi indeks negatif. Pun sama, 2 ni atas, 1 turun bawah. Jadi akan awak dapat 2 per 1 kuasa negatif 3. Okey, jangan stop dekat sini. 2 per 1 awak boleh tekan kalkulator. 2 bahagi 1 ialah 2. Jadi jawapan akhirnya adalah 2 kuasa negatif 3. Okey, dapat? Okey, 30 saat lah kalau nak salin yang ini.
Okey. Boleh ya? Boleh. Okey. Saya nak suruh buat. Nombor 1 tolong buat. Tengok nombor 1 nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Jadi awak kena tukarlah dia dalam bentuk indeks positif. Okey, nombor 1 saya nak B E dengan H. Okey, buat sekarang. Okey, boleh kita bincang? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Soalan nombor 1B. Okey, X kuasa negatif 4. Kita nak tukarkan dia jadi bentuk positif. Ialah 1 per X kuasa 4. Okey, senang je. Untuk D pula, 1 per Y kuasa negatif 9. Kita nak tukar dia jadi positif. Okey, bila indeks negatif kat bawah, maksudnya nak jadi positif ni atas lah. So, dia akan jadi Y kuasa 9. Okey, untuk E, 2M kuasa negatif 3. Saya nak dengar jawapan awak. 1 per 2M. Per 2M kuasa 3. Okey, ramai ke dapat jawapan macam ni? Ya. Ya, okey. Ya, cikgu. Yakin. Kita kena yakin dengan jawapan kita ya. Okey. Okey, sekarang untuk E, awak tengok kuasa negatif 3. Kuasa negatif 3 ni kepunyaan siapa? Kepunyaan M ke kepunyaan 2? M. Ini adalah M. Kepunyaan M sahaja. Jadi M sahaja yang duduk kat bawah. 2 tak ada kaitan. 2 tak ada kaitan. Okey, jadi M kuasa 3 sahaja yang duduk kat bawah. Jadi yang atas tu apa benda? 2. Jadi jawapannya adalah 2 per M kuasa 3. Okey, maksudnya awak kena tengok indeks ataupun kuasa tu kepunyaan siapa. Bila dah tahu kepunyaan siapa, yang itu kena duduk bawah. Okey, untuk soalan H pula. X per Y kuasa negatif 7. Nak jadikan dia indeks positif, tukar tempat saja. Kurang bawah, kurang yang atas. Jadi dia akan jadi Y per X dalam kurungan kuasa 7. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Dia suruh tukar dalam bentuk indeks negatif pula. Okey, saya nak awak buat A, C, F. Okey, A, C, F. Okey, dah. Dah ke? Dah. Okey. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okey, 2A. 1 per 3 kuasa 4. Kita nak tukar dia jadi negatif. Bawa dia naik atas, automatik dia akan jadi negatif. So, dia akan jadi 3 kuasa negatif 4. Okey, untuk C pula, dia nak jadi negatif. Sekarang dia ke atas, kita bawa turun dia bawah. Okey, 7 kuasa negatif 5. Jadi ke atas ni adalah 1. Untuk F pula, M per N kuasa 15. Kita nak tukar dia jadi negatif. Tukar tempat juga. Turun bawah, ni atas. So, dia akan jadi N per M dalam kurungan kuasa negatif 15. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, permudahkan. Saya nak awak buat A dengan buat A dululah. Buat A dulu. Okey, saya bagi masa 2 minit dekat awak. 2 minit. 2 minit macam lama sangat. Tak apalah, 2 minit je. Okey, buat soalan A sekarang. Tengok, bila darab maksudnya dia kena tambah. Kalau bahagi maksudnya dia kena tolak. Okey, cuba buat. Okey, kita tengok jawapannya macam mana. Okey, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8.
Yang ni kita nampak semua asas dia adalah sama, iaitu 3. Jadi kita boleh terus gabungkan saja. Okey, caranya ialah 3 kuasa 2 darab akan dia menjadi tukar tambah 4 tolak 8. Okey, bila awak tekan kalkulator, siapa ya yang on sound tu? Ashraf. Ashraf. Okey, thank you. Okey, 2 tambah 4, 6 tolak 8, awak akan dapat negatif 2. Jadi jawapannya adalah 3 kuasa negatif 2. Ingat, kita kalau boleh kita nak elakkan jawapan dalam bentuk negatif indeks ni. Jadi, macam mana kita nak positifkan negatif 2? Kita akan letak 3 kuasa 2 di bawah dan di atas adalah 1. Jadi jawapannya adalah 1/3 kuasa 2. Okey, awak boleh stop kat sini. Kenapa? Sebabnya soalan ni adalah permudahkan. Kalau soalan ni tulis hitung nilai. Bila hitung nilai, Muaz, kau nak present apa Muaz? Awak nampak tak yang saya punya? Tak. Tak kena Muaz ni. Tak. Tak. Belum. Tak. Jangan interrupt ya, jangan interrupt ya, geram aku. Okey. Kalau soalan dia suruh hitung nilai, awak kena selesaikan. Ini bukan jawapan dia. Kalau soalan hitung nilai ya, saya cakap kalau soalan hitung nilai. Maksudnya 3 kuasa 2 ni awak boleh tekan dalam kalkulator. Jadi jawapannya adalah 1/9. 1/9 ni kalau soalan dia adalah hitung nilai. Okey, 1/9 ni kalau soalan ni hitung nilai. Kalau permudahkan, okey, awak boleh sampai sini je, 1/3 kuasa 2. Okey, seterusnya saya nak awak cuba jawab C. Okey? Boleh. Ya? Boleh go. Boleh. Okey, kita tengok C. 4x y kuasa 2 darab x kuasa 5y per 2x kuasa 3 y kuasa 5. Okey, macam yang saya cakap. Okey, ini adalah 4 kuasa 1 x kuasa 1. Jadi 2 ni dia akan darab dengan 1, darab dengan 1, darab dengan 2. Okey, yang x kuasa 5y ni tak ada masalah sebab dia tak ada kurungan apa benda. Okey, yang seterusnya yang kat bawah, 2x kuasa 3y. 2 ni adalah kuasa 1, x dia dah ada kuasa 3, y kuasa 1. Jadi 5 ni akan darab dengan 2 kuasa 1, darab dengan 3, darab dengan 1. Okey, so bila kita buat okey, saya tulis kat sini. Dia akan jadi 4 kuasa 1 darab 2, x kuasa 1 darab 2, y kuasa 2 darab 2, darab yang ini ya, x kuasa 5, y kuasa 1 per dengan 2 kuasa 1 darab 5, x kuasa 3 darab 5, y kuasa 1 darab 5. Jadi kita selesaikan dahulu yang bahagian ini, diselesaikan. So dia akan jadi 4 kuasa 2, x kuasa 2, y kuasa 4 darab dengan x kuasa 5, y kuasa 1 per 2 kuasa 5, x kuasa 15, y kuasa 5. Okey, so bila kita dah dapat macam itu, ingat ya, 4 kuasa 2 ni adalah 16, 2 kuasa 5 adalah 32. Jadi kita keluarkan dulu, letak dia kat bawah. Kita akan tulis okey, 16/32 dalam kurungan. Okey, kita ambil x dahulu. X kuasa 2
darab kita akan jadi tambah berapa? Tambah 5. Kat bawah ada juga X, iaitu kita akan tolak sebab dia bahagi, tolak 15. Y kuasa 4 tambah 1 tolak 5, tutup kurungan. Okey, 16/32 kalau awak simplify ataupun kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 1/2. Okey, saya tulis kat atas ya. Awak akan dapat 1/2. X pula 2 tambah 5, 7. 7 tolak 15, awak akan dapat negatif 8. Untuk Y pula 4 tambah 1, 5. 5 tolak 5 adalah kosong. Okey, sekarang ni yang ini dia dah menjadi gabungan. Y kuasa kosong tadi nilai dia berapa? 1. Okey, X kuasa 8, X kuasa negatif 8 ni kita nak tukar jadi indeks positif. So macam mana? Awak turun jadi kita turun bawah lah. Jadi dia akan jadi 1/2 memang duduk kat bawah kan. So maintainkan dia saja, cuma kita letakkan X kuasa 8. Okey, Y kuasa kosong ni nak kena tulis tak? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab nilai dia adalah 1. Apa-apa yang darab dengan 1, satulah jawapan dia. Jadi inilah jawapan awak, 1/2 X kuasa 8. Tak apa, kalau awak tak faham nanti saya akan letakkan video dekat YouTube, awak boleh tengok lagi penerangan saya. Okey, salin dulu kalau silap. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih sebab masuk. Waalaikumsalam. Malam. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Bye, go, bye. Cikgu, masuk konten je, Cikgu. Masuk konten je, Cikgu. Dia konten Masuk konten dulu. Masuk YouTube dulu, masuk YouTube. Dah, left. Keluar sekarang. Cikgu. Okey, bye-bye. Cikgu. Bye. Okey, bye. Masuk konten, Cikgu. Masuk konten, Cikgu. Masuk konten. Udah lah masuk Baik, Cikgu. kontennya. Okey, terima kasih ya.